Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, bertemu lagi kita pada hari Khamis bersamaan dengan 25 Jun 2020. Okey, untuk hari Khamis kita akan belajar subjek sains dan untuk murid 6 tahun kita akan belajar topik kitaran hidup haiwan. Kitaran hidup haiwan. Okey. Haiwan yang teacher pilih untuk awak untuk kita belajar minggu ni ialah ada 3 haiwan. Okey, ada 3 jenis, iaitu yang pertama teacher akan tunjuk macam mana kitaran hidup seekor rama-rama. Yang kedua, macam mana kitaran hidup seekor katak. Okey, dan yang ketiga macam mana kitaran hidup seekor ayam. Ada 3 jenis haiwan yang teacher nak terangkan pada awak macam mana kitaran hidup dia. Okey, kitaran ni maksudnya dia sentiasa berulang. Okey, daripada kecil membesar. Okey, bila dah cukup masa dewasa dia akan bertelur sekali lagi. Macam itulah kitaran hidup sepanjang hayat dia. Okey. Okey, kita mulakan dengan haiwan yang pertama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kitaran hidup rama-rama. Okey, seperti yang awak boleh nampak dalam gambar ni, ini adalah kitaran hidup rama-rama. Okey, kita mula tengok peringkat yang pertama. Seekor rama-rama dia akan bertelur di atas daun. Okey, di atas daun. Dia akan bertelur di atas daun. Okey, pada peringkat telur ni, okey, dia akan berada dalam bentuk macam ni dalam masa 5 hingga 10 hari. Okey, dia akan berada di atas daun ni dalam masa 5 hingga 10 hari. Kemudian, kita pergi ke kitaran yang kedua. Apabila cukup tempoh matang dia, telur-telur ini semua akan membesar menjadi seekor ulat beluncas. Okey, ulat beluncas. Okey, tapi sebelum tu telur ni adalah telur seekor rama-rama. Okey, kita pergi yang peringkat kedua. Okey, apabila telur ini telah matang, dia akan menjadi ulat beluncas. Okey, pada peringkat ini ulat beluncas ni dia akan makan apa? Makan daun, sebab dia tinggal di atas daun, dia akan makan daun sampai dia membesar. Okey, dia makan daun untuk dia terus membesar. Okey. Okey. Ulat beluncas ni juga akan mula ditumbuhi bulu-bulu. Badan dia akan berbulu-bulu. Okey. Okey, pada peringkat ulat beluncas ni dia berada dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Okey, seterusnya dia akan membesar menjadi ulat beluncas ni tadi akan berubah dan menggantungkan dirinya di dalam kepompong. Okey, kepompong ni adalah tempat perlindungan bagi ulat beluncas ni semasa berehat. Okey, dia dah penat makan untuk terus membesar, dia nak berehat. Okey, dia berehat di dalam kepompong. Okey, peringkat yang ketiga kita panggil kepompong. Okey, pada peringkat ini ulat beluncas yang berada di dalam ni akan mula tumbuh kaki dan kepaknya. Okey, rama-rama yang di dalam ni, ulat beluncas, maksud teacher ulat beluncas di dalam ni akan mula tumbuh kaki dan kepaknya. Okey, dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Okey, seterusnya apabila sampai tempoh matang kepompong ini, dah cukup dia punya sifat, kaki dia dah ada, kepak dia dah ada, dia akan kepompong itu akan matang dan akan pecah daripada kulit dia ni tadi, dan akan keluarlah seekor rama-rama yang cantik, iaitu peringkat yang terakhir. Seekor rama-rama yang cantik. Okey, pada peringkat ni rama-rama yang dewasa ni dia akan matang dan akan bersenyawa, kemudian bertelur. Okey, ni tengok, rama-rama akan bertelur semula, dah tempoh dewasa rama-rama akan bertelur dan seterusnya akan menjadi ulat beluncas, akan menjadi kepompong dan seterusnya menjadi seekor rama-rama semula. Itu adalah kitaran hidup seekor rama-rama. Okey, seterusnya adalah kitaran hidup katak. Okey, yang ini adalah kitaran hidup
seekor katak. Okey, kita lihat yang pertama. Ini adalah peringkat yang pertama. Katak dia akan bertelur di dalam air atau di kawasan yang berair. Okey. Telur katak ni bersifat melekat di antara satu sama lain. Dia tak satu persatu dia melekat di antara satu sama lain sehingga membentuk kelompok. Tengok dia berkumpul dalam satu tempat macam ni. Okey, akan membentuk sekelompok telur. Okey. Telur katak, katak ni dia boleh bertelur sehingga berpuluh-puluh atau beratus-ratus biji telur. Okey, katak ni boleh menghasilkan telur yang sangat banyak. Okey. Seterusnya, apabila telur katak ni meningkat matang, berada dalam tempoh matang, dia akan menjadi seekor berudu. Okey, berudu. Okey, pada peringkat ini berudu ni akan membesar sehingga dia dapat berjaya untuk berenang di dalam air. Okey, daripada telur ni, awak nampak yang hitam-hitam ni kita panggil embrio katak. Dia akan membesar menjadi berudu. Dalam peringkat ni dia tak ada kaki masih. Okey, tak ada kaki, tak ada tangan. Okey, dia cuma ada ekor yang panjang. Okey, berudu ni dia berada dalam peringkat ni dalam masa 3 hari hingga 3 minggu. Okey, berudu ni dia makan tumbuhan air yang kecil-kecil. Okey, tumbuhan air yang kecil. Okey, seterusnya apabila dia sampai tempoh matang dia dalam masa 3 hari hingga 3 minggu, dia akan membesar menjadi anak katak. Pada peringkat ni bentuk dia tak jauh beza daripada berudu, cuma besar sedikit. Okey. Okey, yang berbeza adalah ekor dia. Pada peringkat berudu, ekor dia panjang. Okey, pada peringkat anak katak, ekor dia semakin mengecil. Okey, kemudian keluarlah kaki dan tangan katak ni. Okey, katak ada berapa kaki? Ada 4 kaki. Okey, pada peringkat anak katak ni, dia akan mula berenang di permukaan air. Maksudnya di atas permukaan air. Okey, dia tak berenang di dalam air lagi dah. Okey, sebab apa? Sebab dia nak bernafas. Okey, di atas permukaan air. Selepas 11 minggu, ia akan berkembang dengan lengkap. Okey, akan jadi matang. Maka terbentuklah seekor katak yang lengkap macam ni. Dia dah tak ada ekor lagi dah. Okey, dia dah tak ada ekor. Cuma ada kaki dan sudah sedia untuk melompat di darat. Okey, dalam tempoh dewasa ni, katak banyak menghabiskan hidup dia di darat berbanding di air. Okey, katak makan apa? Katak makan serangga. Okey, bila dah katak makan serangga, sama juga macam rama-rama, kitaran hidup dia. Bila dia dah dewasa, dia akan cari pasangan dia, kemudian dia akan bertelur, menjadi berudu semula dan menjadi anak katak, kemudian menjadi seekor katak yang lain lagi, yang baru lagi. Okey. Okey, itu adalah kitaran hidup seekor katak. Okey, seterusnya ialah kitaran hidup seekor ayam. Okey, ini pula adalah kitaran hidup seekor ayam. Okey, kita mula tengok peringkat yang pertama. Seekor ayam akan menghasilkan telur dia, okey, di dalam sarang. Okey, dia akan bertelur di dalam sarang dia. Okey, dalam peringkat ni, dalam telur ni ada embrio ayam. Okey, yang akan membesar menjadi anak ayam dalam masa 21 hari. Okey, kemudian kita tengok kitaran dia. Okey, telur ni tadi akan dipanaskan oleh ayam betina, iaitu ibu ayam. Okey, ayam betina dia akan panaskan telurnya, dan proses panaskan telurnya ini kita panggil proses pengeraman. Ibu ayam ni, ayam betina, dia akan mengeram telur yang dia hasilkan tadi sehingga cukup 21 hari. Okey, cukup 21 hari ayam yang mengeram telur dia tadi. Okey, telur dia telah matang dan akan menjadi cukup 21 hari, anak ayam yang berada dalam telur tu dia akan mula mematuk kulit telur ini. Okey, sebab apa? Dia nak keluar daripada kulit ni. Okey,
ada, ingat dalam telur ayam ni ada embrio. Okey, embrio ni apabila dipanaskan oleh ibu ayam ni, okey, ayam betina ni, dia dalam tempoh 21 hari, okey, akan keluarlah anak ayam. Okey, anak ayam ni akan patuk kulit telur ni dan keluarlah anak ayam ni daripada kulitnya. Okey, pada peringkat anak ayam ini, okey, awak kena tahu ya, anak ayam selepas dia keluar je daripada kulit telur ni, dia boleh terus berjalan. Okey, dia boleh terus berjalan selepas menetas. Ini kita panggil proses penetasan. Okey. Okey, bulu anak ayam ni akan tumbuh lebih banyak dalam masa 4 minggu. Okey, mula-mula dia keluar, dia lahir, okey. Dia tak ada bulu sangat. Okey, badan dia tak ada bulu sangat. Dia cuma ada kulit saja. Okey, dalam tempoh 4 minggu dia akan mula tumbuh bulu yang banyak. Okey, pada peringkat 4 minggu ni juga balung ayam, okey, yang berada di atas kepala ni seperti yang warna merah ni juga akan mula tumbuh. Okey, seterusnya apabila mencapai tempoh dewasa, cukup masa, anak ayam ni membesar, dia akan menjadi ayam yang dewasa. Okey, anak ayam ni tempoh dia nak membesar menjadi ayam dewasa adalah dalam tempoh 6 minggu. Okey. Okey, seterusnya dia akan mencari pasangan, bertelur dan seterusnya. Macam inilah kitaran hidup ayam. Okey, boleh faham tak? Okey, teacher harap awak boleh faham video yang teacher terangkan pada minggu ni. Jadi selepas awak tengok video teacher nak awak buat latihan yang telah teacher sediakan. Okey, sekian saja daripada teacher Liza. Kita jumpa lagi esok hari insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.